Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, saya harap semua rakan-rakan pula, anak murid semua dalam keadaan sihat ya, rakan-rakan lah, masa muda lagi kan. Okey, ada rakan kita dah PM saya yang mengatakan dia tak dapat join. Jadi saya akan mulakan lah ya. Jadi kita ada buku teks sama kita hari ni, ada atau tidak? Kita akan masuk, kita akan cuba habiskan bab 2 hari ni, nak menggantikan cuti 4 hari tu ya. Jadi kita dalam 2.2 sekejap, saya tengok sekejap. 2.2 muka surat 25 sekejap saya pergi ambil telefon sebab telefon sana mesej bunyi di sana. Baik ya, kita mulakan hari ini dengan tajuk latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan ya. Jadi kalau lepas ini yang nak masuk memang susah saya nak nampak lah kalau kat rumah ni lagi dahsyat dia boleh sharing ni. Wong Aileen dah masuk? Dah. Ada. Saya janji dengan Wong Aileen RM10 tak payah lagi Nanti awak datang sekolah saya bagi ya. Saya ingat lagi duit RM10 tu. Dapat ke sharing tu? Tu jadi dia meragam. Why I need permission? My own. My own sharing. Okey, nampak ya? Okey, Farhana nampak ke sharing ni? Tak. Tak? Why tak nampak Ikutkan dah sharing lah. Rokas nampak Rokas? Tak. Okey. Share.
Okey, nampak dah ke? Nampak. Nampak. Sekejap time. Okey, dah. Everybody can see? Kalau boleh nampak kat tangan ni. Seorang. Okey, Alhamdulillah. Kita teruskan ni. Maaf ya, ada gangguan teknikal. Baik. Tajuk kita adalah daripada muka surat 22. Muka surat 25 iaitu sejarah sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan ya. Jadi di sini kita akan melihat sejarah pembentukan undang-undang di Malaysia yang telah dilakukan oleh Parlimen bermula dengan tahun 1877 sehingga tahun 1957. Okey. Dan sejarah pembentukan undang di Malaysia ini telah dimulakan pada tahun 1877 apabila Majlis Negeri yang di Negeri Perak yang dipengerusikan oleh Raja Muhammad Yusof menggubal undang-undang Negeri Perak pada ketika itu. Ya, dan kita lihat peranan yang sama telah dimainkan oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, kita lihat gambar Raja Muda Yusof. Dalam gambar itu di muka surat 25 sedang duduk, ini ada pegawai British dan kita lihat perkembangan penggubalan perlembagaan persekutuan ini diteruskan dalam tahun 1946 dengan penubuhan peranan Majlis Undangan Negeri yang telah menggubal undang-undang di negeri-negeri Melayu bersekutu. Manakala Majlis Persekutuan telah mengambil peranan menggubal undang-undang di negeri-negeri Melayu bukan bersekutu. Okey. Jadi kita lihat di sini Majlis Undangan Negeri ini telah menggubal undang-undang bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Majlis Persekutuan menggubal undang-undang bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dania, boleh sebutkan saya dua negeri Melayu bukan bersekutu atau tidak bersekutu? Dania, boleh namakan saya dua negeri Melayu tidak bersekutu? Sabrina? Senyap belaka ni. Awak dengar suara saya kan? Dengar. Yang cakap dengar ni Wong rasanya. Wong lah jawab. Dua negeri yang terdapat dalam negeri-negeri Melayu bersekutu. Bersekutu ke? Ya, tidak bersekutu. Maaf saya. Johor, Kelantan. Okey. Negeri-negeri Melayu bersekutu ni ada berapa? Go. Ada berapa negeri dalam negeri-negeri Melayu bersekutu? Go. Tidur ke? Lepas makan tengah hari mesti kita mengantuk kan? Aisyah? Ya, cikgu. Ada berapa negeri dalam negeri-negeri Melayu bersekutu? Ada 3. 3? Sikit no. Cikgu, saya. 4, cikgu. Ada 4 ya. Okey, jadi apakah 4 itu? Chin? Apakah 4? Apa 4 negeri tu? Saya tahu lah 4. Perak, Selangor, Sembilan dengan Pahang. Okey, bagus ya. Jadi kita lihat perkembangan sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan pada tahun 1948 ya, apabila Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri daripada semua negeri
Melayu iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Ya, semua negeri Melayu ni semualah ya, termasuk Melaka dan Pulau Pinang kecuali Singapura ya, telah membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 apabila orang Melayu telah menggagalkan pelaksanaan Malayan Union. Jadi dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini, ia memberi perhatian ataupun kandungannya adalah melibatkan hal-hal pentadbiran, kuasa raja, perundangan dan kewarganegaraan. Tentang PTM ni kita dah belajar tahun lepas ya. Nanti saya bagi soalan, saya harap awak tahu jawab. Okey, dan kita lihat penggubalan perlembagaan ini diteruskan dengan pembentukan Suruhanjaya RIP ataupun Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Dan kita dapati ya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini telah mengambil model Westminster dari Britain. Ya, ia disesuaikan dari model dari Britain dan ialah dengan itu ia menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Jadi kalau kita kata undang-undang ni hanya dah ada di negara kita bila British datang, itu adalah kurang tepat ya, sebab kita telah pun ada undang-undang sejak awal kita dah belajar tentang penggubalan undang-undang yang telah dibuat oleh Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Dan apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis, Undang-Undang Melayu Melaka ini telah telah sampai ke negeri-negeri Melayu yang lain dengan mereka menyalin dan membuat pindaan terhadap undang-undang tersebut. Maka lahirlah Undang-Undang 99 Perak, Undang-Undang Pahang dan Undang-Undang Johor dan sebagainya. Okey, dan kita lihat tajuk yang berikutnya. Okey, apabila Suruhanjaya RIP membuat perjanjian Persekutuan Tanah Melayu terdapat 5 terma 5 syarat yang telah dijadikan rujukan dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu. Maaf saya Persekutuan 1957. Nanti saya betulkan slide saya. Yang ni 1957. Okey, di sini kita lihat kerajaan persekutuan yang kukuh. Mereka inginkan sebuah persekutuan. Mereka tidak mahukan union seperti yang dicadangkan dalam Malayan Union. Mereka mahukan kedudukan raja-raja Melayu yang terjamin. Dan yang ketiganya, mereka mahukan kedudukan istimewa orang Melayu juga dijamin, di samping kepentingan sah kaum lain juga diutamakan. Selain itu mereka mahukan penubuhan sebuah parlimen yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dan akhir sekali mereka mahukan sebuah kewarganegaraan yang sama bagi semua orang. Yang ini 5 terma ini terdapat di dalam Report of Federation of Malaya Constitutional Commission 1957. Boleh pergi library, kalau dah tak ada PKP nanti, pergi library carilah mana tahu ada antara anda yang nak jadi lawyer kenalah study sikit tentang perlembagaan negara Jadi itulah 5 fokus yang menjadi rujukan kepada Suruhanjaya RIP agar dia dapat menghasilkan satu undang-undang yang boleh diterima oleh masyarakat di tanah Melayu. Okey, selanjutnya kita lihat ciri-ciri utama perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu dalam 2.3 kita beralih ke tajuk seterusnya. Di sini kita lihat perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mempunyai dari segi kandungannya dia mempunyai ciri tradisional dan juga ciri moden. Ciri tradisional dan juga ciri moden. Apakah ciri-ciri tradisional tersebut? Yang pertama adalah kesultanan atau pemerintahan raja. Jadi kalau kita tengok 5 terma tadi tu, memang mereka mahukan sebuah persekutuan. Namun mereka mahukan juga kedudukan raja itu dikekalkan, keistimewaan raja itu Dan perkara yang kedua ialah tentang agama Islam
Sejak zaman Melaka kita telah melihat Melaka menjadi pusat perkembangan agama Islam yang penting di Asia Tenggara dalam abad yang ke-15 dan abad yang ke-16. Dan dalam urusan perniagaan di Melaka, mereka memang telah menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Dan di sini juga kita lihat orang Melayu dan Bumiputera yang lain telah diterima sebagai penduduk asal negara ini. Okey, jadi sebab itulah dalam perlembagaan ia tetap mengekalkan kedudukan orang Melayu itu mesti diutamakan. Namun kedudukan istimewa kaum lain itu tetap dijaga Okey, dan dalam ciri moden kita lihat ada 3 elemen yang penting, iaitu kerajaan persekutuan. Kalau tengok 5 terma tadi, memang terma yang pertama tu tentang persekutuan Yang kedua ialah sistem demokrasi berparlimen. Dan yang ketiga ialah tentang kewarganegaraan. Jadi sememangnya kita lihat rakyat hendaklah mematuhi undang-undang bagi menjamin keamanan, ejaan salah ni keamanan dan kesejahteraan. Jadi penat-penat buat undang-undang tapi kita tak ikut, negara juga akan jadi huru hara Okey, kita lihat ciri-ciri tradisional itu secara terperinci Ciri tradisional ini kita boleh lihat sebelum merdeka lagi kita lihat negara kita telah mengamalkan sistem pemerintahan beraja atau kita katakan kesultanan telah wujud di negara kita ini sebelum merdeka lagi dan pemerintahan beraja ini menjadikan sultan satu kuasa yang amat tinggi daulatnya kerana mereka berkuasa di negeri masing-masing. Dan selepas merdeka kita lihat pemerintahan beraja itu terus dikekalkan dengan terbentuknya demokrasi berparlimen. Jadi walaupun kita ada demokrasi berparlimen pada masa sekarang, tetapi kedudukan raja itu tetap kekal sehingga ke hari ini. Hari ke depan kita tak tahu macam mana Okey, dan ditambah pula dengan kedudukan yang di Pertuan Agong Jadi selepas merdeka, jawatan yang di Pertuan Agong telah diwujudkan yang menjadi pemerintah tertinggi, mempunyai kuasa mengampun, mempunyai kuasa menangguhkan hukuman yang disabitkan dengan kesalahan dan berkuasa melantik jawatan tertentu utama negara. Jadi peranan yang di Pertuan Agong ni luas kita akan perincikan ia dalam episod yang akan datang, iaitu dalam bab 3. Okey. Jadi di sini kita lihat raja pula dalam ciri tradisional pula kalau kita lihat raja dia merupakan ketua negeri pada sebelum merdeka pun dia memang dia ketua negeri dan selepas merdeka kedudukannya itu masih kekal dan baginda ini mempunyai kuasa eksekutif melalui majlis nasihat, majlis mesyuarat negeri kuasa eksekutif. Okey, yang kedua, raja berkuasa mengampunkan dan menangguhkan hukuman yang disabitkan dengan sesuatu kesalahan. Baginda juga berkuasa melantik jawatan utama negeri. Okey, dan raja di sini adalah tonggak kehormatan dan keadilan. Dan raja boleh mengurniakan anugerah penghormatan dan bintang penghormat kepada siapa-siapa juga individu yang menunjukkan perkhidmatannya cemerlang bila tarikh lahir bila sambutan hari jadi baginda sering menganugerahkan gelaran-gelaran tertentu kepada individu yang banyak berjasa kepada negara. Jadi ciri tradisional ni bukanlah ciri yang baru dia tu telah ada sejak sebelum British datang. Tapi selepas British datang, ciri itu terus dimantapkan lagi sebab orang Melayu memang mahu mengekalkan kedudukan raja. Okey, yang ciri tradisional yang kedua ialah tentang agama Islam Pada zaman British kita lihat raja tidak menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan hak kedaulatan raja, adat istiadat dan agama. Jadi kalau kita tengok dalam sistem residen tu, raja memang menerima seorang residen, menerima seorang penasihat, tetapi nasihat-nasihat yang diberi tidak boleh menyentuh adat dan juga agama Islam. Jadi selepas merdeka pun kita lihat
agama Islam itu adalah agama bagi setiap negeri lah. Ya, negeri Melayu di bawah kuasa raja. Bagi negeri yang tiada raja pula, kita lihat urusan agama itu jatuh kepada peranan yang di-Pertuan Agong. Kerana bagi negeri-negeri yang tiada raja dan dan wilayah persekutuan. Elaine, boleh awak sebutkan saya tak negeri yang tiada raja? Apa dia negeri yang tiada raja? Melaka. Lagi? Melaka saja. Pulau Pinang. Ya, Pulau Pinang. Jadi bagi negeri-negeri yang macam ni, Melaka, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, ya, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, agama di bagi negeri-negeri tersebut adalah diletakkan terus di bawah yang di-Pertuan Agong. Macam Perak kita ada sultan, maka urusan agama itu diletakkan di bawah sultan. Jadi kita lihat memang sejak zaman British lagi, urusan agama ni British memang tak campur, ya. Sebab kalau campur lagi teruklah penentangan yang mereka akan dapat. Okey, seterusnya yang ketiga ialah dalam bidang bahasa Melayu, ya. Kita lihat dalam bahasa Melayu ni memang macam saya cakap tadi lah, ya, telah dijadikan lingua franca. Hani, apa dia lingua franca, Hani? Apa dia lingua franca ni? Hani 1, Hani 2, Hani 3. Hani ada tak? Syafiqah? Okey, Hani. Jawab ni. Apa tu maybe lah bahasa perantaraan. Okey, bagus. Bukan maybe lah, memang betul pun, ya. Adalah bahasa perantaraan, ya. Selain menjadi bahasa ilmu, bahasa komunikasi. Jadi lingua franca adalah bahasa perantaraan, ya, yang digunakan oleh ramai ratusan pedagang Melayu, pedagang dari India, China, ya, serata tempat yang datang berdagang di Melaka. Dan selepas merdeka, peranan bahasa Melayu ini telah dimartabatkan, ya, menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Jadi ciri yang kedua, ciri tradisional adalah bahasa Melayu. Ciri pertama adalah agama, dan ciri yang ketiga itu adalah tentang kedudukan raja. Baik, kita pergi yang keempat. Okey, ciri tradisional yang keempat adalah kedudukan orang Melayu dan bumi putra, ya. Jadi sebelum merdeka kita lihat orang Melayu ni masih mempunyai kuasa, ya, sebagai penduduk asal negara ini, ya. Kedudukan mereka itu dijaga oleh kuasa raja ataupun ketua peribumi. Namun selepas merdeka kita lihat kedudukan ketua peribumi, kedudukan orang Melayu khususnya, bumi putra itu telah diletakkan di bawah yang di-Pertuan Agong, ya, melibatkan orang Melayu, bumi putra Sabah dan Sarawak. Di samping itu, yang di-Pertuan Agong juga mesti mengambil kira kepentingan sah kaum yang lain, ya, sebab kita tidak mahu adanya rungutan yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan ketenteraman negara. Jadi Agong mestilah, ya, yang di-Pertuan Agong itu mestilah mengambil kira bukan sahaja kedudukan orang Melayu, tetapi juga bumi putra yang Sabah dan Sarawak lagi ramai. Ciri moden pula, ya. Ciri moden yang dimaksudkan dalam kerajaan persekutuan, ya, adalah perlembagaan persekutuan, ya, telah menetapkan satu sistem kerajaan persekutuan. Ya, dan kita lihat di sini Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan atau kerajaan persekutuan. Dan di dalam kerajaan persekutuan ini kita mempunyai dua jenis kerajaan, iaitu kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Ya, jadi ada dalam negara persekutuan ada dua kerajaan, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.
Di antara kedua-dua kerajaan ini, mereka mempunyai kuasa tertentu, ya. Maknanya kuasa kerajaan persekutuan dia lebih luas, ya, sebab dia persekutuan, ya, dia terletak di Putrajaya sekarang, ya. Dan kerajaan negeri ini dia terletak di setiap negeri lah. Kuasanya tidak seluas kuasa yang ada pada kerajaan persekutuan. Biasanya soal-soal keuangan, ekonomi, ya, dikawal oleh kerajaan persekutuan. Ya, jadi di sini kita lihat dalam sebuah kerajaan persekutuan, mereka mengamalkan pengagihan kuasa. Ya. Dan bagi Sabah dan Sarawak juga mereka turut diberikan kuasa otonomi. Kuasa otonomi maksudnya kuasa penuh, ya, kepada Sabah dan Sarawak. Ini penting, ya, kerana Sabah dan Sarawak tidak akan masuk ke dalam Malaysia, ya, jika mereka tidak ada kuasa otonomi tertentu. Jadi mereka juga telah membuat tuntutan, ya, dan kita akan pelajari tuntutan Sabah dan Sarawak ini dalam episod yang akan datang. Okey, baik. Ciri moden yang kedua, ya, adalah sistem demokrasi berparlimen. Okey, jadi perlembagaan persekutuan memperuntukkan, ya, pembentukan satu sistem demokrasi berparlimen bagi negara kita. Sebab kita masih mahu mengekalkan raja dan kita masih mahu mengekalkan demokrasi berparlimen. Sebab kita cakap tadi mereka mahukan, kalau ikut terma tadi, mereka mahukan pembentukan Dewan Parlimen, ya. Okey, asas bagi pembentukan dan demokrasi berparlimen ini bermula, pada pilihan raya umum yang diadakan pada tahun 1955. Ini anda dah belajar, dalam tahun lepas. Dalam pilihan raya umum yang diadakan pada tahun 1955, MOK berapa kerusi yang telah dipertandingkan? Berapa kerusi yang dimenangi oleh 51 kerusi ke? Bukan 52? Okey, berapa kerusi yang dimenangi oleh Parti Perikatan? Parti Perikatan dapat berapa kerusi, Mak? Chin? Nak tanya lima Azalian kan, suruh lari. Matwana, berapa kerusi yang dia menang? Kerajaan Perikatan menang Wong 51. Berapa kerusi dipertandingkan? 52 kot. Ada kod di belakang. Ya, Izzah, 51 kerusi dimenangi Parti Perikatan. Satu kerusi lagi, siapa yang dapat? Pas. Okey, jadi di sini kita lihat bagus, di dalam sistem demokrasi berparlimen, asasnya adalah pilihan raya, dan dalam pilihan raya ini rakyat diberi peluang untuk memilih wakil pemimpin. Dan untuk memastikan pilihan raya itu dapat dijalankan dengan lancar, maka Suruhanjaya Pilihan Raya telah ditubuhkan. Okey, dan pilihan raya umum ini ada dua peranan dia lah, ya. Pertama, nak memilih wakil bagi kerajaan persekutuan. Sebab tadi cikgu kata kita ada dua kerajaan, ya, walaupun negara kita itu adalah negara persekutuan, kita ada dua kerajaan. Satu kerajaan persekutuan, satu lagi adalah kerajaan negeri. Ya, jadi ada berapa negeri, ada berapa kerajaan negeri di Malaysia sekarang ini? Farhana, ada berapa kerajaan negeri di Malaysia sekarang ini? Wahidah? Ayah hari nyanyi. 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia, kan? 14 lah. Okey, jadi satu
negeri persekutuan. Sedap suara saya nanti masuk pertandingan. Okey, jadi kita ada wakil kerajaan negeri, kita ada wakil bagi kerajaan persekutuan dan semua ini kita lakukan melalui proses pilihan raya. Ya, pilihan raya pertama bagi negara kita ialah pada tahun 1955. Kiong, pilihan raya terakhir yang diadakan di negara kita bila? Soalan common sense. Bilakah pilihan raya terakhir yang telah dijalankan di negara kita? Boleh tanya. Ya? Tak dengar. 18. Ya, bagus. Ya, terakhir sekali kita buat pilihan raya ialah 2018 dan pilihan raya akan datang adalah pada bila-bila masa sahaja. Okey? Walaupun tak cukup 5 tahun kita boleh buat pilihan raya ya, kalau parti tu rasa dia boleh menang. Okey, next. Kita lihat ciri moden iaitu kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan ya. Dan kita lihat ya, kewarganegaraan ini telah diperkenalkan dalam tahun 1948 apabila orang Melayu menentang Malayan Union yang memperkenalkan kewarganegaraan secara just-solely, secara bebas. Ya. Jadi sebelum kita ada kewarganegaraan yang sebaik sahaja Malayan Union gagal ya, kita ada dua jenis kerakyatan lah ya. Satu ialah rakyat raja dan satu lagi ialah rakyat British. Okey, yang dimasukkan dengan rakyat British adalah mereka yang lahir di Melaka dan Pulau Pinang. Apa pula yang dimasukkan dengan rakyat raja ya? Dokas, apa yang dimasukkan dengan rakyat raja? Dokas? Dah belajar ni tahun lepas. Tahun ni SPM lagi berapa bulan je. Tahun 2021 ni special, SPM 2 kali. Awal tahun, hujung tahun. Ya Dokas. Rakyat raja ialah Tai rakyat yang yang lahir di mana-mana negeri-negeri yang mempunyai raja. Ya. Jadi saya ulang, ciri moden tentang kewarganegaraan ini kita dapat lihat dalam tahun 1948 ya, yang menolak kewarganegaraan secara just-solely. Di sini orang Melayu telah memperkenalkan konsep rakyat raja dan rakyat British dalam perlembagaan tahun 1948. Dan pada tahun 1957 apabila pembentuk Malaysia merdeka ya, dan pembentukan Malaysia, kita lihat warga negara adalah sama bagi semua orang. Okey, tajuk yang terakhir. Jangan muntah, awak tunggu saya dulu. Nak muntah pun sabar. Okey, tajuk yang terakhir adalah tentang pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Sebelum saya pergi kepada tajuk ini, ada sebarang pertanyaan untuk dua tajuk yang kita dah buat tadi. Ada soalan tak? Okey, lepas ni kita suruh buat pembintangan lah ya. Saya buat, awak pun tak ada soalan. Kalau dengan, nampak ke sharing tu? Nampak. Okey, thank you. Okay, tajuk ni pendek juga pindaan maksudnya perubahan ya. Perlembagaan bagi sesebuah negara ni dia tak boleh sama saja sepanjang masa.
Ya, tahun-tahun 19 contohnya perlembagaan dalam tahun 1948. Dia tak boleh samalah dengan perlembagaan 1957. Dia sentiasa perlu diubah. Ya, perlembagaan tak boleh sama dia. Contoh kita ambil paling mudah lah dekat sekolah kan. Di sekolah kita ada undang-undang. Zaman saya sekolah dulu dengan zaman awak sekolah dulu masalah dia tak sama. Zaman saya sekolah tak ada isu berambut merah atau berwarna pink atau purple macam mop tu kan. Tapi dalam zaman awak bersekolah ada dah macam-macam warna yang dihasilkan. Okey. Dan masa zaman saya sekolah dulu tak ada masalah nak bawa telefon bimbit. Ya, zaman awak sekolah ada isu telefon bimbit. Bukan saya tak nak bawa, masa tu memang tak ada telefon bimbit. Jadi undang-undang di sekolah tu dia kena ubahlah mengikut kesesuaian masa. Jadi dia tak boleh sama saja. Jadi kalau dia sama je dia macam tidak relevan lah. Tidak mengikut zaman. Macam awak pun pakai baju nak ikut zaman kan. Potong rambut pun nak ikut zaman semasa. Nak ikut K-pop lah. Macam-macam style lah yang saya tahu K-pop je. Ya. Jadi di sini kita lihat perlembagaan tu macam tu. Dia tak boleh statik. Dia tak boleh sama. Ya. Dia perlu diubah mengikut kesesuaian semasa. Okey, jadi pindaan undang-undang telah dibuat 2 kali ya. Dalam tahun 1963 yang ditulis dalam buku ni lah kita ikut yang dalam buku dulu. Dan pindaan yang dibuat dalam tahun 1965. Ya, jadi pindaan ini melibatkan perubahan ini berlaku disebabkan penubuhan Malaysia dalam tahun 1963. Apabila Malaysia ditubuhkan, perlembagaan perlu dipindah. Ya, perlembagaan tahun 1957. Perlembagaan tahun 1957 itu diambil daripada tahun 1948. Sebab itulah asasnya. Ya, pembentukan persekutuan tahun 1948, tahun 1957, kemudian tahun 63. 57 mesti tak sama dengan 48 sebab 57 kita merdeka. 57 mesti tak sama dengan 63 sebab 63 kita lahir Malaysia. Tahun 57 belum lahir Malaysia lagi, kita baru merdeka ya. Okey, jadi dalam tahun 63 ni kita lihat penubuhan Malaysia menyebabkan pindaan dibuat. Ya, dan pindaan itu melibatkan 3 perkara. Pertama ialah struktur Mahkamah Tinggi. Yang kedua ialah pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Dan yang ketiga adalah pewujudan jawatan yang di-Pertua Negeri. Mana tak kala dalam tahun 1965 pula perlembagaan itu diubah, dipindah kerana Singapura mengambil keputusan keluar dari Malaysia. Ya, jadi dalam tahun 63 dia masuk, dalam tahun 65 dia nak keluar. Apa sebab dia nak keluar dan masuk tu kita tengok dalam episod akan datang ya. Okey, jadi pindaan berlaku di sini kita lihat ekoran dalam tahun 63 berlaku kenapa? Kerana lahirnya Malaysia, di mana Malaysia ni menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Fatihah, ada berapa negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu Fatihah? Ada berapa negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu? Fatihah? Salah tak apa, kita sama-sama belajar. Kadang-kadang saya pun bercakap yang salah juga. Awak kan sedar awak tak baca. Ya, siapa nak jawab? Berapa negeri digabungkan dalam Persekutuan Tanah Melayu tu? Okey, jawab nanti dalam WhatsApp. Saya tak nak jawab. Semua saya tanya, saya jawab. Okey, ekoran pergabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Ya, di sini kita lihat termasuklah Singapura. Ya, jadi pertama dia melibatkan struktur Mahkamah Tinggi. Jadi di sini Mahkamah Tinggi telah mengikut model Mahkamah Tinggi England. Ya, di mana kita ada
Mahkamah Persekutuan. Cuba lihat piramid cat tu ya. Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah yang paling tinggi ya. Dan mahkamah atasan adalah terdiri daripada Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Khas. Okey. Manakala mahkamah rendah ini adalah terdiri daripada Mahkamah Session, Mahkamah Magistrate dan Mahkamah untuk kanak-kanak yang melakukan perbuatan juana. Dia bawah umur 18 tahun dia buat kesalahan. Dia dibicarakan di dalam mahkamah kanak-kanak. Jadi kenapa ada rendah, kenapa ada tinggi? Ya, kerana kesalahan pun mengikut tinggi dan rendah juga lah. Ya, ada kesalahan yang kita lakukan tu macam ragut RM100 dengan pecah amanah 2 juta, 3 bilion umpamanya. Perbicaraannya berbeza lah. Yang banyak sikit tu dekat mahkamah atasan, yang kurang sikit tu dekat mahkamah rendah. Ya, macam kes ragut. Kalau tak mati okey lagi, kalau mati kena pergi mahkamah atasan. Ya. Jadi mahkamah rendah ni dia punya hukuman yang boleh dikeluarkan dan dendanya adalah tidak banyak ya. Tak sampai saya dah lupa benda ni, saya ingat dulu. Ya, kena double check ni, saya silap cakap. Tapi saya boleh cakap ialah dari segi hukuman dia lebih rendah dan dia tidak boleh membawa pada hukuman mati. Ya, mahkamah rendah tidak boleh menjatuhkan hukuman mati. Dia boleh hukuman penjara. Tapi yang mati ni semua katil lagi ya, tu mahkamah atasan. Okey, jadi di sini mahkamah ini ya melibatkan persoalan tentang perlembagaan dan pertikaian ya di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ya, dibincangkan di dalam mahkamah atasan. Okey. Jadi ini berlaku pindaan kerana masuknya Singapura di dalam pembentukan Malaysia. Okey, next. Pindaan yang dibuat dalam tahun 1963. Ya, pindaan ini adalah ekoran penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Ya, terlupa nak tambah Singapura. Jadi ini perubahan yang kedua ni adalah wujudnya Mahkamah Tinggi Borneo. Ya, di sini mahkamah dipecahkan dua. Tadi kalau kita tengok sebelum ni, kita ada Mahkamah Tinggi Malaya kan. Lepas tu dia adakan satu lagi mahkamah iaitu Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak atau dipanggil Mahkamah Tinggi Borneo. Okey, jadi di sini Mahkamah Tinggi Borneo ni peranannya adalah mengurus soal kehakiman bagi Sabah dan Sarawak. Ya, takkan nak bicara nak pergi Mahkamah Tinggi Melaya kot jauh kan. Jadi sebaiknya ada satu lagi Mahkamah Tinggi bagi Sabah dan Sarawak, senang nak buat perbicaraan. Okey, dan dalam tahun 1963 diwujudkan jawatan Ketua Hakim Borneo di Kuching. Tahun 1994 jawatan itu telah dikenali sebagai Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Okay, next kita lihat ini adalah pindaan yang dibuat dalam tahun 1963 ya, yang melibatkan pelantikan jawatan yang dipertua negeri. Jadi bagi negeri-negeri ini dia tak ada raja ya, jadi yang menjalankan yang mempunyai kuasa tertinggi dia tak ada sultan. Jadi dia pertua negeri. Jadi yang di pertua negeri ni peranan dia adalah mengetuai Sabah dan Sarawak lah. Jadi kalau kita tengok ini adalah ketua menteri terkini ya, selepas pilihan raya di Sabah, itulah dia. Kita lihat pilihan raya itu tidak mengubah kedudukan yang di pertua negeri ya, yang berubah adalah kerajaan yang memerintah ya, daripada parti warisan berpindah balik kepada kerajaan Perikatan Nasional kepada Pakatan Nasional ya. Di sini Tun Datuk Seri Panglima Haji Johar Haji Mahiruddin adalah yang di pertua negeri bagi Sabah, dan Sarawak pula ialah Tun Tehin Seri Haji Abdul Talib Taib Mahmud. Ya, Tun Tehin ni dia gelaran dia ya. Kenapa dia diberi gelaran Tun Tehin? Cuba cari ya, nanti jawab dengan saya dalam WhatsApp. Okey, jadi di sini mereka ini dilantik oleh yang di Pertuan Agong ya. Dan yang di pertua negeri ini perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sabah dan Sarawak. Okey, jadi
perlembagaan pada tahun 1965 pula berlaku apabila dia dibawa usul itu oleh Tunku Abdul Rahman sendiri, ekoran tindakan Singapura mahu keluar daripada Malaysia. Jadi semua perkara yang berkaitan dengan Singapura yang ada dalam perlembagaan 1963 itu perlu dikeluarkan. Sebab Singapura dah tak ada. Jadi tak perlulah ada undang-undang bagi Singapura sebab dia boleh buat undang-undang dia sendiri. Okey, jadi tahun 1965 antara contoh pindaan yang dibuat ialah immigration. Kalau dulu kita nak pergi Singapura tahun 1963 tu tak perlulah pasport. Tapi dengan pindaan yang berlaku ini, immigration akan tahan kita dekat tambak Johor, minta pasport. Ini adalah satu pindaan lah. Macam dulu, kita nak pergi Sabah Sarawak pun tak perlu pasport Sekarang pun tak perlu. Dulu perlu. Sekarang ada MyCard pun dah boleh jalan. Tapi pergi Singapura tak boleh. Kita kena ada pasport. Nak masuk Thailand pun kita kena ada pasport. Tapi Thailand tak pernah masuk Malaysia. Thailand tak pernah membentuk gagasan Malaysia. Yang masuk adalah Singapura. Jadi bila dia keluar, perkara tentang immigration juga. Begitu juga dengan soal keuangan. Kalau dulu dia dalam Malaysia, kita kena bagi dia peruntukan keuangan lah. Nak memajukan Singapura macam mana. Tapi Singapura pun pandai dia tak nak lah berada dalam Malaysia kan dia kena bantu pula negeri-negeri lain yang ada dalam Malaysia. Jadi kalau dia keluar daripada Malaysia, keseluruhan keuntungan keuangannya adalah untuk Singapura semata-mata. Ini pun satu sebab lah kenapa dia nak keluar Jadi sebab dia nak masuk, jadi dia nak merdeka. Jadi bila dia dah dapat kemerdekaan, dia lepaskanlah Malaysia Jadi fikir-fikirkanlah Jadi yang keempat ialah hubungan luar negara. Dan begitu juga dengan soal pertahanan. Jadi kita kena lindungi sepadan kita lah di selatan Johor tu. Sebab dia dah jadi negeri yang lain, negara yang lain. Singapura sebuah negara yang lain. Dulu dia dalam negara kita. Jadi hubungan luar negara pun kita kena buat urusan itu secara rasmi lah. Tak boleh lah terus nak terjah masuk ke Singapura kan. Okey. Baik, ada soalan? Ada sebarang soalan? Jika tiada, saya akan bertanya. Bersedialah untuk menjawab. Selepas awak isi kehadiran, saya akan bagi link puisi untuk dibuat. Sebelum link puisi itu, saya nak ambil 2 minit jika ada sebarang soalan. Biasalah awak tak ada soalan je kan. Okay, saya nak tanyalah, semua orang dah pergi hantar ke modul PDPR 2020? Yang dah pergi hantar angkat tangan? Nampak pula. Matuana dah pergi hantar ke? Nampak. Itulah Wahidah. Wahidah, Ya. awak dah pergi hantar belum? Dah Belum. pergi hantar modul? Belum. Kena hantar kita cikgu-cikgu kena semak tu. Kita kena hantar laporan ke JPN. Jadi jika awak tak hantar, macam kami ni tak buat kerja lah. Dan hujung bulan ini akan keluar arahan untuk hantar modul PDPR 2021 pula yang awak dapat hari itu. Saya harap kerja tu semua dah settle lah sebab kita dah bincang latihan itu dalam GM yang lalu. Okay. Jadi yang belum hantar, tolong hantar. Jatuhlah tangan, penat pun mengangkat lama-lama. Baik, soalan yang pertama. Tak boleh tengok buku kalau Sabira jawab. Dan saya 3 ciri tradisional yang macam mana? Kita angkat ni. Macam ni. Kan? Macam ni. Apa dia Sabrina? Sabrina 1,
beringat tu Kerajaan salah pun tak apa. persekutuan. Ciri, saya tanya ciri tradisional Silap. Agama Islam. Lagi? Kesultanan atau pemerintahan beraja. Yang ketiga, tengok buku ni. Betul tengok Beraja. buku? Tak. Bahasa Itu? Melayu. Bahasa Melayu. Okey. Kedudukan orang Melayu dan bumi putera. Okey, bagus. Selain itu, kita nak tanya dengan Tan. Tan, are you there? Sebab awak tak nak tanya, saya tanyalah. Berikan saya 2 terma yang ada dalam perjanjian persekutuan tahun 1957. Nanti kalau awak salin nota tu betul kan ya, saya tersilap tulis 48. Ya. Chin. Chin. Oh, Chin dah tidur lah. Makan nasi dah kenyang tidur. Iza? Iza? 2 terma yang menjadi rujukan dalam menggubal Perlembagaan Persekutuan 1957. Tak ada? Farhana, okey, yes, jawab. Kewarganegaraan yang sama dan kerajaan persekutuan yang kukuh. Okey, bagus. Nanti ambil eksposé. Sekolah buka, kalau buka lah. Beritahu kan sebab sekarang kerajaan kata nak buat sistem baru. Okey, ada berapa jenis kerajaan di dalam negara persekutuan di Malaysia? Ada berapa jenis kerajaan dalam negara persekutuan di Malaysia? 2. Apa dia? Yang 2 tu? Kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Okey. Dalam tahun 1877, namakan saya badan yang bertanggungjawab mengubah undang-undang bagi negeri. Perak. Bukan nama badan tersebut. Majlis Negeri Perak. Majlis Negeri Perak. Okey, ada 2 minit lagi saya akan bagikan awak link ya untuk easy. Saya harap awak kan. Sekejap saya nak copy tu link sekejap. Cikgu akan slow down. Maksud saya slow down menutup WhatsApp. Tapi saya takkan tutup sekarang sebab ada banyak informasi kat dalam tu kan. Macam latihan sebelum ni kan. Tapi jangan left dulu bila saya nak buka lah. Okey, saya